dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang dapat meluangkan masa pada hari ini untuk bersama-sama kita mendengarkan pembentangan kajian tindakan 2020. Okey, yang berusaha Tuan Bustang bin Bacho, Pengetua Cemerlang SMK Lembah Subang, yang dihormati barisan pentadbir, guru kanan mata pelajaran, barisan panel pembentang mengikut panitia masing-masing, guru-guru yang saya hormati sekalian. Okay, sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, saya ingin menjemput Ustaz Muhammad Adib bin Zaidi untuk bacaan doa. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita terus kepada pembentangan kita pada hari ini, lebih baik kiranya kita mendengar ucapan aluan daripada Tuan Bustang bin Bacho. Sedikit kata-kata aluan sebagai pembakar semangat kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih Cikgu Zulkifli Juso, pengacara majlis pada pagi ini. Yang saya hormati Puan Nurihan Kasim, pelong kanan pentadbiran, Puan Nurhayati Samad, pelong kanan HEM, Puan Evelyn Shoba, pelong kanan co-curriculum, guru-guru kanan mata pelajaran, dan semua rakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin memanjatkan kesyukuran kerana pada pagi ini kita dapat melaksanakan program pembentangan kajian tindakan bagi tahun 2020. Boleh. Okay, peringkat sekolah. Okay, pada asalnya pembentangan kajian tindakan ini kita cadangkan dibentangkan di peringkat DPD. Walau bagaimanapun kekangan dan faktor PKP, kita tetap jalankan pembentangan kajian tindakan ini di peringkat sekolah secara atas talian ataupun maya. Saya mengharapkan penglibatan semua rakan guru, terutamanya yang mengambil bahagian pembentangan pada hari ini. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kerana telah terpilih untuk membentangkan kajian tindakan bagi tahun 2020. Dan rakan guru yang lain sama ada berada di bilik puri pujangga ini ataupun secara maya di rumah, supaya dapat mengambil bahagian sehingga akhir pembentangan ini. Dan pada tahun 2021 penggiliran akan dibuat kepada guru lain. Jadi saya mintalah kepada semua rakan guru dapat mengikuti pembentangan ini secara maya, walaupun secara maya sebagai latihan untuk manalah tahu siapa yang terpilih untuk pada tahun 2021. Sekali lagi saya ingin ucapkan tahniah kepada semua rakan guru, terutamanya yang menganjurkan program ini dan juga kepada semua rakan pembentang. Daripada saya, selamat
membentang, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Bustang bin Bachor atas ucapan yang ringkas dan padat tadi. Okey, sebelum kita mulakan pembentangan pada hari ini, saya ingin memberi sedikit maklumatlah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita akan bermula dengan ada 4 panitia yang akan membentangkan kajian tindakan masing-masing, dan kita akan mulakan dengan RBT iaitu Encik Nizamuddin Samsudin, diikuti dengan Puan Hamiza, Pendidikan Seni, seterusnya Cik Suhaila, Bahasa Melayu, dan diakhiri dengan Puan Eliana. Okey, sebelum kita memulakan pembentangan pada hari ini, saya ingin menarik sedikit perhatian tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan berkaitan dengan pelaksanaan kajian tindakan 2020. Okey, saya ingin mengucapkan dan mewakili pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melaksanakan kajian tindakan, dan hasil dapatan yang saya perolehi daripada kajian yang dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan-puan sangat memberangsangkan. Apa yang saya maksudkan dengan memberangsangkan? Okey, apa yang saya maksudkan dengan memberangsangkan? Kaedah-kaedah yang dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan-puan itu berjaya menarik perhatian murid-murid kita dan juga meningkatkan pemahaman murid-murid kita terhadap topik yang telah dipelajari. Saya ambil contoh begini ya. Di peringkat pretest ada di kalangan kita yang memulakan pretest tersebut hanya ada 25%, 30% saja yang memahami. Okey, dan selepas melaksanakan kajian kes dengan pelbagai jenis kaedah-kaedah masing-masing, ternyata apa yang saya dapat simpulkan di sini, ada 3 orang yang berjaya mendapat daripada 25% hingga ke 100% pemahaman pelajar tentang topik tersebut. So tahniah diucapkan kepada guru-guru tersebut. Okey, nak saya maklumkan ke? Tak apalah, nanti saya maklumkan kemudian ya. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Encik Nizamuddin Samsudin yang mewakili RBT untuk membentangkan kajian tindakan RBT yang berkaitan dengan zero. Okey, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, Cikgu, saya mewakili Panitia Reka Bentuk dan Teknologi akan membentangkan berkaitan dengan kajian kami pada tahun 2020 bersempena pandemik COVID-19 ya. So, kajian ini dijalankan, kalau diikutkannya, kajian ini dijalankan pada sesi persekolahan penggal yang pertama, iaitu daripada bulan 1 hingga bulan 2. Jadi maksudnya the whole sepanjang standard pembelajaran yang kami ajar tu pun kami apply kajian tindakan ni. Cikgu aku, next slide. Baik, topik tajuk untuk kajian tindakan kami adalah berkaitan dengan keberkesanan kaedah zero dalam proses mengenal pasti elemen reka bentuk mekatronik. Secara umumnya, sebenarnya zero ni sebenarnya akronim untuk singkatan bagi projek yang kami gunakan. Sebenarnya dia terdiri daripada konsepnya yang sebenar ialah berkaitan dengan project based learning ataupun singkatannya kita panggil PBL. Okey, jadi pendekatan ini diambil disebabkan oleh walaupun dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi sendiri ada amali dan sebagainya, tapi yang paling penting ialah kalau kami menggunakan metod yang sama daripada tahun 2019, kita menggunakan produk ready made ataupun sedia ada, tapi disebabkan ada beberapa masalah yang saya akan perincikan sebentar lagi, so cikgu akan lihatlah kenapa kami ubah konsep tersebut. Baik, next slide. Tak. Ya, ini untuk saya. Okey, yang ni lain. Okey, yang ni untuk saya.
Okay cikgu teknikal biasalah di alam maya cikgu Baik. So cikgu yang pertama. Besar. Jelas. Okey. Yang pertama, dalam menjalankan satu kajian tindakan, apakah persoalan dan isu kajian tindakan ini? Jadi yang pertama kita lihat, next, aku. Okey, yang pertama, fokus isu utama dalam kajian tindakan ini ialah murid tak dapat mengenal pasti elemen mekatronik pada produk mekatronik sedia ada. Disebabkan oleh kalau kita tahu topik ni memerlukan pengetahuan sedia ada murid, tapi masalahnya pada murid bermula daripada tahun 2019, bermula pada pilot yang pertama mata pelajaran ni. So dia ada masalah berkaitan dengan pelajar tak dapat kaitkan di antara apa yang dipelajari dengan keadaan di dunia luar. Okay, next. Isu yang kedua ialah berkaitan dengan bagaimana pelajar hendak mengaplikasikan elemen mekatronik ni dalam topik yang seterusnya iaitu topik pembangunan produk. Disebabkan oleh kalau pelajar dapat memahami apa yang dipelajari pada bab 1 ini, so dia boleh dapat full mark untuk bab 2 iaitu 120 markah dalam pentafsiran tingkatan 3. Next. Baik. So kita pergi kepada objektif umum. Saya tak akan baca sebab saya nak cikgu boleh baca kan. Okey, saya cuma akan huraikan secara ringkas apa main point dia cikgu. So, objektif umum untuk kajian tindakan ni ialah berkaitan dengan bagaimana guru RBT di SMK Lembah Subang ni macam mana dia nak meningkatkan pengetahuan murid dalam mengenal pasti elemen mekatronik pada produk mekatronik. Saya dah gariskan tadi, sedia ada. Sedia ada bermaksudnya yang ada di sekeliling kita. Kemudian guru dapat melaksanakan pengajaran dan pemudahcaraan dengan lebih berkesan dalam mencapai objektif standard pembelajaran, objektif standard kandungan mata pelajaran seiring pentadsiran bilik darjah. Okay, next. Baik cikgu. Kemudian berkaitan dengan objektif khusus, so ada dua yang paling utama dalam objektif khusus berkaitan dengan kajian tindakan ini, iaitu yang pertama ialah supaya murid dapat mengenal pasti elemen mekatronik berdasarkan isi penting. Isi penting bermaksud dalam setiap topik tu dia akan ada main point bagi setiap teknologi. Pelajar belajar daripada form 1 sehingga form 3 ada 9 asas teknologi. Jadi dalam setiap asas teknologi tu dia akan ada main ataupun isi-isi penting macam mana pelajar nak aplikasikan. Sebabnya dalam tajuk elemen mekatronik, reka bentuk mekatronik ni, pelajar akan aplikasikan empat aplikasi teknologi yang paling utama. Okey, yang kedua, membantu murid dalam mengembangkan idea dalam penghasilan produk mekatronik bagi topik pembangunan produk. Pentingnya topik pembangunan produk ni sebab dia salah satu daripada pemakaran yang digabungkan bersama untuk penilaian terakhir untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, seterusnya kita masuk kepada langkah-langkah dalam proses kajian tindakan ni. Okey, secara amnya ada 5 langkah dalam proses menjalankan kajian tindakan ini. Baik, yang pertama ialah bermula daripada pengenal pastian masalah, isu ataupun masalah. Yang kedua, perancangan tindakan. Yang tiga, pelaksanaan tindakan. Yang keempat, pemerhatian dan menganalisis data. Dan yang terakhir ialah refleksi dan penilaian. Baik, saya akan go through satu persatu apa yang saya buat. Apa saya dan panitia saya lakukan. Baik, dalam proses pengenalan pastian masalah, so macam mana kita nak come out dengan masalah utama dalam mata pelajaran ni, dalam topik ataupun isu yang saya fokuskan ni. Jadi ada dua kaedah. Yang pertama ialah pemerhatian, yang kedua ialah soal selidik. Jadi bila kita sebut pemerhatian dan soal selidik, semua sedia maklum. Yang pertama, yang pertama ialah dalam pemerhatian, apa yang guru-guru mata pelajaran reka bentuk dan teknologi lakukan ialah batch pertama iaitu batch 2019. Jadi kita dah boleh perhatikan daripada beberapa aspek apa kelemahan. So saya dah perincikan
saya dan ahli kumpulan saya dalam PSC dah perincikan apa main point ataupun apa yang kami hendak fokuskan. Okey, daripada pemerhatian kami lakukan ada 3 main point yang paling utama, iaitu yang pertama ialah pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada ni bermaksud sama ada pelajar tahu secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan topik ini. So secara kesimpulannya roughly kami dapat ialah daripada 2009 hingga 2020 ni, murid ataupun orang dewasa sendiri pun memang tak tahu apa itu elemen mekatronik ataupun apa itu reka bentuk mekatronik. Sedangkan apa yang kita tengok di sekeliling kita ni kebanyakannya ada mengandungi reka bentuk mekatronik tu. Okey, yang kedua ialah berkaitan dengan daya usaha ataupun effort. Okey, apabila saya sentuh berkaitan daya usaha dan effort ni ialah apabila kita gunakan kit ataupun produk daripada supplier yang sedia ada, so pelajar takkan ada effort untuk berfikir langsung. So maksudnya dia hanya akan buat, ikut panduan, habis. Bermaksud tiada kesinambungan. Yang ketiga ialah tempoh masa. Apabila menggunakan kit sedia ada, so masalah yang mungkin timbul ialah berkaitan dengan tempoh masa. Misalnya terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Tu depend kepada sama ada guru tu, kesediaan guru itu sendiri dengan sama ada dia boleh carry on dengan kit ataupun modul sedia ada tersebut. Next. Baik, kaedah kedua. So kaedah kedua ialah menggunakan borang soal sidik. So simple je borang soal sidik saya ini. So saya analisis, saya dan ahli kumpulan saya menggunakan perisian Microsoft Excel. So kita tak guna SPSS saja sebab kita tak nak mean, median, kita tak nak itu. So kita nak secara straightly. Kita nak keluarkan dia punya masalah. So yang pertama ialah dapat disimpulkan bahawa ada 4 masalah yang paling utama. Iaitu yang pertama ialah bahan bantu mengajar. So bila kita gunakan bahan daripada dapatan ni mendapati pelajar jadi bosan ataupun boring kalau contoh menggunakan produk ready-made yang sama saja daripada tahun lepas 2019 hingga tahun 2020. Okey, yang kedua ialah berkaitan dengan kesediaan guru. So pelajar pun ada bagi respon berdasarkan respon kajian dekan ni. Okey, guru sendiri pun kita tak nafikan lah sebab ia merupakan satu topik yang kadang-kadang bagi guru pun adalah satu topik yang sangat baru. Jadi macam satu kejutan budaya kepada guru kerana kalau topik reka bentuk mekatronik ini sendiri dalam silibus universiti sekalipun dia mengambil masa sekurang-kurangnya 1 semester, tetapi di sekolah kita perlu menghabiskan dalam lebih kurang dalam sebulan. Okey, seterusnya ialah masa. Masa ni ialah macam mana masalah yang paling utama ialah dia akan jadi sama ada kita habiskan terlalu awal ataupun terlalu cepat. Yang terakhir ialah berkaitan dengan objektif yang tidak jelas. So objektif yang tidak jelas ni maksud pelajar belajar tapi dia tak tahu apa sebenarnya. Apa sebenarnya yang dia belajar, apa tujuan yang dia belajar. Sebenarnya dia belajar ini merupakan aplikasi teknologi yang terakhir untuk pelajar tu sebenarnya dia apply benda tu dalam topik yang seterusnya iaitu pembangunan produk. Okay, next. Alright, so langkah kedua dalam kajian tindakan kami ialah perancangan tindakan dalam PLC yang dijalankan di sekolah. So kami bincang, kami rujuk bahan-bahan yang lama iaitu kajian-kajian orang yang lepas. So ada satu solution yang paling mudah, yang paling simple, menjimatkan masa, menjimatkan wang dan sebagainya. So kita guna, kalau dalam satu laman web yang untuk elektronik kita panggil instructable.com, bermaksud sebenarnya produk mekatronik ini kita boleh buat daripada apa saja barang sebab mata pelajaran ni sendiri pun berkaitan dengan reka bentuk dan teknologi. So kalau cikgu lihat dalam slide yang saya tunjukkan ni, okey, ini inspirasi daripada kumpulan kami iaitu dia menggunakan Tupperware saja untuk menghasilkan robot tersebut. Jadi bermaksud daripada pemikiran kami sendiri dalam satu kumpulan, why not kita come out dengan pelajar reka bentuk, buat aja apa saja reka bentuk yang dia nak. So maksud kita bagi kebebasan kepada pelajar, so dia tak akan jadi bosan. Jadi cuma yang akan sama ialah berkaitan dengan sistem yang akan digunakan di dalam tu. Bermaksud reka bentuknya berbeza tetapi teknologinya tetap sama untuk melengkapkan mekatronik. Baik, seterusnya dalam langkah perancangan, so yang pertama yang ditetapkan ialah berkaitan dengan sasaran kajian.
So ini 13 orang ni merupakan murid kelas saya sendiri. Okey, untuk rakan-rakan saya yang lain, so dia ada sasaran untuk kelas yang dia fokus. Baik. Yang kedua, dalam proses perancangan, so ni dalam proses PLC lah, kami sediakan penyediaan toolkit. Jadi untuk kita buat PBL ni cikgu, so kita perlukan modul. Kita tak boleh go on dengan okey, saya nak buat PBL, so saya tak sediakan modul. At least kami sediakan modul dalam bentuk PowerPoint untuk go through the whole topic. So dalam penyediaan toolkit ni, apa yang disediakan ialah berkaitan dengan isi kandungan, kaedah aplikasi sistem tu, kemudian pengaturcaraan yang diletakkan ke dalamnya, kemudian macam mana kita nak nilai dalam untuk pentaksiran bilik rajah. So kita gunakan map lah seperti yang cikgu tengok dalam rajah tu, yang rajah paling hujung sekali di sebelah kanan cikgu. Baik, seterusnya ialah penyediaan ujian pra dan pasca. Okey, cikgu, untuk ini, so saya dan ahli kumpulan saya gunakan set soalan yang sama saja untuk pre-test dengan post-test. Tapi itu pun, so cikgu akan tengok dapatan dia kemudian. Right, next. Okey, langkah seterusnya ialah berkaitan dengan pelaksanaan tindakan. So dalam pelaksanaan tindakan, perkara pertama yang kita bagi kepada pelajar ialah kita bagi peluang kepada pelajar untuk explore. Explore maksudnya pelajar dia lakar dia punya produk dahulu. Reka bentuk dia punya produk dulu sebelum dia bentukkan. Kemudian kita akan gunakan sesi PDPC dalam kelas untuk bagi kritikan, so aktiviti collaborative learning yang lain supaya kita boleh perbaiki, tambah baik dia punya produk. Okay, next. Okay, ini adalah gambaran aktiviti yang kami jalankan. Sama saja, saya dan rakan-rakan saya yang lain pun sama saja cara kami jalankan, iaitu bermula daripada proses yang paling asas ialah lakaran, memotong, menanda, kemudian pelajar hasilkan produk yang berfungsi, cikgu. Saya sebut sekali lagi, berfungsi. Okay, next. Okay, baik. Yang last sekali ialah berkaitan dengan pentaksiran. So ini kenapa dua rajah ataupun dua mind map ini berbeza, cikgu? Disebabkan oleh, kalau kita tengok untuk konsep kita sekolah amanah, kita kena apply pembezaan. Jadi kami buat dalam modul kami sendiri sekalipun, mind map tu ada perbezaan dah yang terdapat pada map tu. Contohnya kalau rajah yang di sebelah tu yang kosong tu, okay, kenapa saya kosongkan di bahagian tengah? Itu keistimewaannya sebab pelajar boleh lakarkan dia punya produk, reka bentuk produk yang dia hasilkan di tengah-tengah, kemudian dia elaborate di keseluruhan di bahagian-bahagian yang tepi tu. So pembezaan yang boleh dibuat ialah kita bagi untuk pelajar yang lebih advance, kita bagi kosong saja, tapi kita bagi dengan dalam bentuk arahan. Kemudian yang kedua tu ialah pelajar yang sederhana. Yang ketiga mungkin kita boleh bagi point form ataupun jawapan yang boleh membantu pelajar. Okay, next. Pemerhatian, langkah pemerhatian dan analisis. Okay, saya tak masukkan dalam slide ini perincian bagi one by one. Okay, saya ambil berkaitan dengan julat markah cikgu. So daripada ujian pra dan ujian pasca, okay, dia akan ada perbezaan daripada julat 40 hingga 50, 60 hingga 70. Kemudian dia meningkat kepada 60 ke 70 hingga 70 ke 80. Saya tak dapat 100% cikgu. Sebab apa saya tak dapat 100%? Sebab ini first run. First run maksud dia pilot run. Maksudnya kalau 100% tu saya sempurna. Tapi saya tak sempurna lagi lah maksudnya. Maksudnya saya perlu penambahbaikan lagi untuk topik ini juga. Alright. Next. Cikgu aku. Refleksi dan penilaian. Okay, saya ringkaskan. Okay, sebagai rumusannya, konsep zero ataupun pembelajaran berasaskan projek ini, dia sebenarnya macam serampang bermata. Serampang bermata bermaksud kita boleh capai standard pembelajaran, kita boleh capai TP dalam pentaksiran bilik rajah, kemudian kita boleh nilai sekali kreativiti pelajar untuk topik yang next, topik seterusnya iaitu pembangunan produk. So, serampang bermata lah cikgu. Last sekali, yang kedua ialah murid dapat mengaplikasikan dalam topik pembangunan produk, iaitu topik kedua dalam reka bentuk dan teknologi. Topik ni topik yang sangat kritikal sebab dia ialah pembahagian markah yang paling tinggi juga untuk digabungkan dengan pentaksiran ataupun peperiksaan awal. Okey, seterusnya ialah untuk cadangan dan penambahbaikan. Kenapa saya cakap tak boleh dapat 100% lagi? Sebabkannya
modul yang disediakan tu pun perlu diperbaiki lagi dari segi penerangan yang lebih ringkas, dari segi macam mana pelajar nak aplikasikan di luar, okey, menggunakan modul tersebut. Contohnya dia nak hasilkan tong sampah dia menggunakan produk mekatronik. Boleh, tapi kita kena sediakan, kami sebagai satu organisasi mesti sediakan satu modul yang lebih ringkas dan mesra pelanggan lah, senang saya cakap. Okey, seterusnya ialah kaedah ini perlu dimurnikan daripada beberapa aspek, iaitu macam mana pembahagian masa, so kaedah pelaksanaan yang lebih berkesan, dan yang terakhir kali yang paling penting, kesediaan guru. Maksud PSC kami mesti kena buat lebih, kami kena jadikan satu komuniti kami lebih kuat lah untuk kami jalankan dia dalam topik reka bentuk mekatronik untuk tahun akan datang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nizam atas pembentangannya. Saya bersetuju, kita tidak sempurna. Tetapi saya yakin kita berusaha untuk capaikan kesempurnaan tersebut, ya. So saya yakin kita semua sedang menuju ke arah tu. Okey, terima kasih atas pembentangan yang hebat, dan saya yakin apa yang dilaksanakan oleh panitia RBT itu mampu menjadi pendorong kepada pelajar-pelajar kita untuk lebih berjaya. Kerana apa? Apa yang dilakukannya tu adalah aktiviti yang melibatkan hands on. Jadi murid-murid suka mekatronik kan. So apa yang dilaksanakan, kaedah yang dilaksanakan tu sangat baik, kaedah zero itu. Dan tak mustahil lah apa yang telah dicapai oleh RBT itu boleh mereka telah mencapai 80% pemahaman murid-murid terhadap mekatronik yang telah dilaksanakan. Okey, kita teruskan lagi dengan pembentangan yang kedua. Pembentang yang kedua saya jemput daripada panitia PSV, Puan Hamiza Maulad Azmi, dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara? Jelas ke? Okey, tajuk saya adalah kemahiran memvisualisasikan karya dengan menggunakan pendekatan kognitivism dalam pendidikan seni visual. Okey, kita tengok problem statement dia. Kajian ini dilakukan kepada 10 orang murid 4 geografi daripada 25 orang kelas tu. 5 orang murid yang mempunyai potensi dalam PSV dan 5 orang murid yang lemah dalam PSV. So ada 5 murid, Nur Hanida, Siti Aisyah, nama yang sebelah situ tu. Okay, next kita pergi kepada objektif kajian. Okay, untuk objektif umum, objektif kajian ini adalah untuk membantu murid dalam persediaan kertas 2 KSSM 2021 yang memperuntukkan markah yang paling tinggi daripada ketiga-tiga kertas SPM nanti. So dia berbeza dengan KBSM yang last tahun ini, dia membantu subjek PSV ni membantu pada kertas 3, tapi untuk tahun KSSM dia membantu pada kertas 2. So saya kena fokus pelajar kita supaya pandai melukis dulu. Okay, so objektif khusus dia pertama adalah nak kenal pasti dulu kehendak soalan dengan baik. Pastikan murid tu tahu kehendak soalan supaya dia menjawab dengan betul lah. Okay. Yang kedua, murid dapat mengolah idea dengan menggunakan teori kognitivism. Okay. Yang ketiga, murid dapat memvisualisasikan mengikut kehendak soalan kertas 2 tersebut. Okay. So ini adalah format dia. Tengok kalau ikutkan format, kertas 1 wajaran dia 20, kertas 2 wajaran dia 50 dan kertas 3 wajaran dia 30. So saya nak fokus yang ini supaya kertas 2 ni supaya murid boleh melukis dengan baik untuk skor 50 markah ni. Okay. So kajian ni dibuat untuk tingkatan 4 dululah. Okay. So langkah kajian ni saya kenal pasti dulu masalah dan isu. Lepas tu saya buat action plan, saya gunakan teori kognitivism dulu. Lepas tu barulah saya buat pretest. Lepas tu bila hanya menggunakan teori kognitivism, saya nanti dapatan nanti tengok maksudnya tak mencapai
tercapai. So saya perlukan action plan yang kedua saya, iaitu menggunakan kemahiran visualisasi. Barulah ada tindakan yang kedua dan ketiga. Okay, masalah dia pertama, murid yang berada di kelas PSV tu masa tingkatan 4 ni dia tak mengikut kemahiran melukis kan. So dia tiada ujian kemahiran melukis. So dia hanya masuk kelas dan dia dapat kelas PSV. So yang kedua masalahnya adalah murid ni tak boleh memvisualkan apa yang pernah dilihat. Contoh dia pernah lihat keris tapi dia tak tahu macam mana bentuk keris tu, untuk lukis keris tu macam mana. So dia tak boleh nak berimajinasi. Tambah-tambah lagi budak sekolah kita lah. Okay, sebab dia tak ada pengetahuan ataupun pengalaman untuk mereka tahu berkenaan dengan visual tersebut. Kemudian yang ketiga, murid tidak minat dengan alasan tidak pandai melukis walaupun belum dia melukis lagi. Kan itu biasalah, tak pandai lepas tu belum cuba lagi dah tak nak buat kan. So itu adalah masalah saya lah. Okay, yang keempat, maka kertas 2 ni lah yang paling tinggi untuk KSSM tahun depan. So saya kena fokus ini dan saya target pelajar ini supaya dapat skor untuk SPM 2021 nantilah. Okay. So action plan yang pertama ini adalah teori kognitivism. Teori ni biasanya semua orang pun akan guna teori ni, iaitu teori kognitif, teori yang melibatkan kemahiran berfikir. So teori ini bukan subjek saya saja, boleh kan berlaku juga pada semua subjek, iaitu macam mana pelajar tu berfikir untuk menjawab soalan ke nak menyelesaikan masalah yang diberi ke. Okay, so saya guna teori ni dulu. So apa dapatan yang saya dapat? Pertama, bila jawab soalan, saya akan bagi 5 soalan. Kalau ikutkan ketetapan panitia, memang setiap habis topik pembelajaran, habis di topik, kita akan buat 5 soalan objektif dan 1 karya. So bila buat soalan objektif dan 1 karya, so saya akan dapatlah hasil dia. So saya buat pretest ni pada bab yang pertama. So dapatan dia, murid tidak dapat memvisualkan keris yang biasa mereka lihat ataupun yang pernah mereka cari dekat dalam laman web tu lah. So dia akan jadi macam ni lah dia punya karya. Next. Okay, so karya dia akan jadi macam ni. Kosong, saya tak tahu ini apa. Dia mungkin tahu yang itu adalah keris tapi dia tak tahu macam mana bentuk keris yang sebenar. So yang kalau kita bezakan, yang ini adalah lemah dan yang sebelah kanan itu adalah yang okey sikit lah. Okay, ada potensi tapi dia punya apa yang perlu ada pada gambar tersebut tu masih lagi belum capai lah. Okay. Next, okay, lepas tidak berjaya dalam action plan yang pertama tadi tu, saya gabungkan dengan kemahiran visualisasi. Okay, kemahiran ini pentinglah untuk menggambarkan macam mana nak menggambarkan imajinasi tadi. Okay, so teknik ni pentinglah kalau dalam PSV. Penting sebab macam mana dia nak luahkan apa yang diimajinasi tu dalam visual. Sebab kita PSV kena melukis kan, kalau macam subjek lain dia hanya nak meluahkan dalam perkataan, so dia boleh sebut lagi. Bila dalam visual ni dia perlu lihat benda yang biasa dia lihat. Maksudnya kalau soalan keluar berkenaan dengan pemandangan, so pemandangan macam mana yang diorang pernah lihat. Kalau diorang tak pernah pergi pantai, contoh kalau saya tanya, pernah pergi pantai tak? Tak pernah. So kalau tak pernah diorang tak tahu. So dekat mana diorang perlu tahu? Diorang kena carilah dekat laman web. So dia kena tahu kemahiran dia berfikir tadi digabungkan dengan kemahiran visualisasi tadi. Okay. So next kita pergi kepada tindakan kedua saya. Masa saya buat post test yang pertama, okay, sama juga 5 soalan objektif dan 1 karya. So apa yang saya dapat adalah bila saya suruh dia meniru berdasarkan gambar yang menjawab soalan kehendak soalan tadi, so dia bolehlah berfikir, dia boleh visualisasi dan dia boleh mengolah dan mengembangkan idea tersebut. Contohnya macam ni lah. Okay, dapatan post test pertama, contohnya saya bagi 1 gambar, dia akan ikut gambar tersebut. Gambar kan meniru je, seni ni boleh meniru. Sebab itu soalan dia diberi seminggu awal. Okay, untuk kertas 2 tu diberi seminggu awal. Kemudian kita boleh search internet, kita boleh visualkan dulu. Lepas tu dalam exam kita akan ingat apa yang kita dah buat. So
kalau ikut dapatan ini, kalau kalau cikgu tengok daripada contoh step by step sehinggalah dia dapat hasilkan warna walaupun berbeza tapi visualnya tetap lebih kurang sama, ataupun daripada step by step tu dia boleh ubah daripada warna yang ada pada butterfly ni kepada pokok yang sebelah ni kan. So maksudnya dia dah boleh lah, maksudnya post test 1 tu walaupun nampak kekanak-kanakan dia masih lagi boleh visualkan. Okay, next. Okay, tindakan yang ketiga. Yang ini post test yang kedua. Okay, murid diberikan tugasan berdasarkan lakaran reka bentuk landscape. Okay, yang ni susah sikit lah sebab macam mana nak menghasilkan model 3D. Jadi kan tadi saya dah cakap macam mana saya gabungkan visual cognitivism digabungkan dengan visualisasi tersebut. Okay, cognitivism tu lakaran dia memanglah nampak macam biasa. Okay, sebab dia pun tak boleh nak imagine macam mana lakaran daripada pandangan atas. Okay, kemudian kita masa kelas ni adalah masa kelas waktu PKP ni. Okay, saya hantar gambar so diorang tiru, lepas tu diorang ubah lah. Okay. Okay, ni hasil dia hasil untuk 3D tadi. Okay, bila dah siap, dia dah ada plan untuk buat landscape dan dihasilkan model. Okay, so post test kedua saya berjaya jugalah walaupun sengit-sengit dia punya produk ataupun kadar banding dia lain, tak samalah, maksudnya tak sepatutnya manusia tinggi ni rumahnya terlalu tinggi, tak sesuai kan. So tapi dia masih lagi boleh visualkan apa yang dia nak tadi ke dalam hasil dia. Okay, so inilah rubrik penilaian tu. Kalau murid berada di A, ilmu yang dalam penghasilan karya tu mengikut tema. Yang penting tema lah. Kalau dalam seni, yang paling penting sekali tema pada soalan tersebut. Kalau soalan tersebut menjawab soalan, murid itu cemerlang lah. Tetapi lepas tu baru kita tengok apa yang media dia guna. Okay, inilah rubrik-rubrik dia. Okay, setakat ini kalau pelajar kita, kalau SPM yang tahun ni pun A dengan B, C seorang je untuk kertas 3. So alhamdulillah lah, maksudnya murid tu tahu boleh buat sebenarnya, tapi kita perlukan teori-teori lain lah supaya menyokong kepada markah murid tu lebih cemerlang. Okay, ini dapatan kajian saya. Kalau tengok penilaian yang bulan Februari itu, kalau tengok kan ada sampai dapat 15 saja sebab dia kata dia tak boleh nak melukis, dia tak pandai nak melukis, dia tak tahu macam mana nak melukis. Okay, so yang kedua bila dah March tu dia dah naik sikit sebab meniru je kan. Ini je lah markah yang dapat. Mungkin boleh naik lagi macam Mustaqim, Mior. Sebab dia pelajar ni, dia kalau macam Mior ni, pelajar ni macam senyap sikit kan. So susah untuk saya target dia lebih cemerlang. Tapi kalau ikutkan, dia rajin untuk datang ke sekolah dan boleh buat apa yang saya minta lah. Okay. Yang lain tu cemerlang lah, macam Nurul Ain Nazasha ni memang cemerlang lah. Untuk subjek lain pun saya nampak dia sangat rajin. Okay, kesimpulannya ni je lah. Okay, dapatan dia lebih dapatan daripada kajian ni, dia mudah faham dan seronok untuk menghasilkan karya sebab dia meniru, kita bagi dia tiru, kemudian dia visualkan, diolah. Okay, so isu yang dapat ditengani tu adalah murid tidak boleh menghasilkan karya dengan baik tu dapat diatasi dengan menggunakan demonstrasi lah. Saya buat demonstrasi dulu, lepas tu dibantu juga dengan guru muda. Guru muda tadi tu adalah dari murid yang potensi tadi tu lah. Murid potensi digabungkan dengan murid yang lemah tadi, bukan lemah sangat lah, lemah tapi boleh lagi untuk untuk lulus. Okay, kemudian guru muda ni memainkan peranan lah untuk demonstrasi guru sebab kalau masa PKP hari tu susahlah sikit untuk kita pergi seorang ke seorang kan. So kalau mungkin tahun depan tu masih lagi PKP mungkin kita boleh guna lagi lah teknik ini. Okay.
Kemudian teori kognitif ni memungkinkan murid memperoleh pengetahuan, mengesan, menyimpan dan mencapai pengetahuan yang tersimpan untuk digunakan lah. Okay, dia lebih kurang macam mana murid tu construct dia punya pemikiran sehingga dia capai untuk dia buat sesuatu. Next adalah proses, murid belajar dari proses pengetahuan akan menggunakan secara berterusan lah. Okay, so ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan boleh buat dekat, boleh tulis dekat chat. Kalau nak cakap pun boleh on. Boleh on mic. Kajian tadi kelas mana ya? Kajian tadi pada kelas 4 geografi, hanya 10 orang je saya ambil, 5 orang pelajar yang berpotensi dan 5 orang pelajar yang lemah yang boleh untuk saya. Pasal saya biasanya nakkan 4 geo ke 5 geo nanti mesti akan lulus seni. Sebab seni kan senang. Semoga 4 Jul lebih bersemangat. Semoga 4 Jul lebih bersemangat walaupun tak masuk kelas. Okey, itu je lah. Ada lagi soalan? Sekian, terima kasih. Satu kaedah yang menarik yang dilaksanakan oleh panitia PSV kerana dia berjaya mengenal pasti keupayaan dalam mengolah idea dan berimajinasi. Okey, pelajar-pelajar kita kan suka imajinasi. So kita tarik perhatian dia ke arah yang lebih baik untuk menghasilkan karya seni yang lebih baik, di samping mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan kelak. Okey, seterusnya kita terus kepada pembentangan panel yang ketiga dari panitia Bahasa Melayu, dijemput Cik Suhaila binti Muhammad untuk membentangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili panitia Bahasa Melayu. Okey. Tajuk kajian saya ialah penggunaan kaedah FAKOS dalam menghuraikan isi karangan. Okey, umumnya kita tahu pelajar kita suka untuk menghuraikan isi. Mereka ada idea tetapi tak tahu macam mana nak menghuraikan isi dalam satu perenggan karangan. Okey, ini persoalan kajian ataupun isu dia. Murid sukar menghuraikan isi karangan. Disebabkan mereka sukar menghuraikan isi karangan, jadi karangan mereka tidak mencapai 180 patah perkataan yang sepatutnya lah. Okey. Kajian ni saya lakukan pada kelas 1 amanah, yang mana saya dapati bila saya semak karangan mereka, karangan sepatutnya 30 markah. Tapi bila saya semak, markah mereka lebih kurang dalam 15 hingga 20 sahaja. Tak mencapai lah. Okey, next. Objektif kajian, objektif umum. Objektifnya untuk membantu murid menjawab soalan karangan kertas 2. Selain itu, ia bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menghuraikan isi karangan yang berbentuk umum, faktor-faktor, punca-punca, langkah-langkah dan sebagainya lah, mengikut soalan yang diberilah. Okey. Next, langkah-langkah yang saya buat. Yang pertama, menganalisis tahap keupayaan murid melalui pra-ujian. Yang kedua, menyediakan analisis item. Bila dah saya semak, saya buat analisis item, tengok kat mana kelemahan pelajar tu, bahagian mana isi ke, penutup ke, pendahuluan ke. And then yang ketiga, memperkenalkan kaedah FAKOS kepada pelajar. Yang seterusnya, menggunakan kaedah FAKOS dalam penulisan karangan. Lepas dah buat pra, lepas tu saya perkenalkan kaedah ni, and then pelajar akan guna kaedah ni untuk try buat karangan yang betul lah. Isi dia, menghuraikan isi yang betul. Yang kelima, menjalankan pasca ujian. Lepas dah try buat latihan semua, saya bagi lagi soalan yang sama, lepas tu buat jawab balik menggunakan kaedah ini. Okey, yang keenam, merancang progres seterusnya berdasarkan perkembangan pelajar. Yang ni sebetulnya tak sempat sangat lah nak buat sebab kita cuti kan. So, kita akan diteruskan pada tahun hadapan lah. Next, ni soalan dia mengenai faktor-faktor kemalangan jalan raya. Sama je soalan dia, pra dengan pasca sama je.
Okay, next. Hasil daripada pra-ujian ni, saya tak perkenalkan lagi benda ni. Bagi je pelajar tulis berdasarkan pengetahuan mereka. Kalau boleh tengok kat sini, 5 orang pelajar dapat menghuraikan 4 isi. Tahap penulisan mereka sederhana dalam masa 1 jam. Biasanya karangan ni cikgu-cikgu akan buat dalam masa 1 jam lah untuk menyiapkan satu karangan kan. Okey, yang selebihnya 24 orang lagi hanya dapat menghuraikan 3 saja isi dalam masa 1 jam. 3 isi ni pun tak lengkap. Ada yang hurai fakta saja, ada yang huraian saja, ada yang bagi contoh saja dalam satu perenggan isi. Okey, next. Ni contoh pengolahan isi pra-ujian lah. Kalau boleh tengok kan, perenggan yang pertama tu pelajar tiada huraian, tiada contoh, tiada kesimpulan, hanya fakta sahaja. Okey, perenggan yang kedua pun sama, ada fakta sahaja, tiada huraian, tiada contoh dan tiada kesimpulan kecil yang sepatutnya ada dalam perenggan isi. Okey, yang ni pun sama. Ada fakta dengan ada huraian. Okey, next yang seterusnya pun sama. Ada fakta dengan kesimpulan kecil saja. Oleh itu, kerajaan perlu ketatkan undang-undang jalan raya ni merupakan kesimpulan. 2 saja ayat. Sepatutnya dalam satu perenggan isi karangan perlu ada 4 ayat. Okey. Next, okey, ni kaedah FAKOS. FAKOS ni merupakan akronim daripada perkataan fakta, huraian, contoh, simpul. Simpul tu merupakan kesimpulan kecil yang perlu ada dalam dalam setiap perenggan isi karangan. Okey. Apa yang saya buat, pelajar perlu buat rangka karangan isi dahulu sebelum menulis perenggan isi yang sebetulnya. Okey, sebagai contoh, mereka perlu buat rangka. Dalam satu perenggan isi tu perlu ada ayat fakta, ayat huraian, ayat contoh dan ayat kesimpulan kecil. Okey, secara jelasnya dalam satu perenggan isi tu perlu ada 4 ayat. Kalau ada lebih lagi bagus. Tapi untuk tingkatan 1 kita tekankan benda ni saja dululah. Okey. Ini contoh lepas dah perkenalkan kaedah ni. Kalau boleh tengok pelajar dah ada ayat fakta, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesimpulan kecil dalam perenggan isi mereka. Okey, ini contoh yang pertama. Okay, yang kedua pun sama. Mereka dah boleh buat karangan. Semua 4 isi ni ada, tapi dari segi pengolahan ayat lah pula kita kena betulkan. Yang tu tak apa, kita betulkan nanti. Dan kita nak perkenalkan 4 jenis ayat yang perlu ada dalam setiap perenggan isi. Okay, next ni pun sama. Contoh dia, pelajar dah boleh buat, dah ada ayat fakta, huraian, contoh dan kesimpulan kecil. Maksudnya mereka dah boleh bezakan ayat fakta tu macam mana, ayat huraian tu macam mana, beza ayat contoh dengan ayat huraian apa. Lepas tu mereka boleh simpulkan dalam setiap satu perenggan isi. Okey. Next, okey, ni refleksi kajian saya. Bilangan murid yang boleh buat isi dengan keadaan baik 12. Dan yang seterusnya 17 tu masih lagi di tahap yang sederhana lah yang kita boleh praktis lagi lah. Okey. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih di atas pembentangan daripada panitia BM oleh Cik Suhaila. Pembentangan yang menarik. Okey, pembentangan yang menarik, lemah lembut dan sedap didengar. Okey, seterusnya apa yang dilaksanakan oleh panitia BM ini memenuhi kaedah apa tadi? Menurut kaedah yang dilaksanakan ini dapat membantu pelajar-pelajar lebih memahami dan lebih baik pemahamannya dalam BM. Seterusnya kita akan teruskan lagi dengan pembentangan kajian tindakan oleh panitia sains untuk civic, wakil panitia sains dan sains tulen yang sebenarnya disediakan oleh Puan Zarinah binti Syekh Ibrahim dan dibentangkan oleh Puan Eliana binti Ali. So dipersilakan.
Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, saya akan menyambung pembentangan kajian tindakan sebagai wakil daripada panitia sains. Okey, kajian ni sebenarnya dijalankan di bawah panitia fizik dan dilaksanakan oleh Puan Zarinah binti Syekh Ibrahim. Okey, tajuk kajian panitia sains tahun ni kita orang berfokuskan kepada pembinaan poster bagi murid mencapai TP6. Okey, untuk fizik lebih berfokus kepada PBL, pembelajaran berdasarkan projek. Okey, isu kami adalah kebanyakan murid kami tidak dapat menguasai TP6 walaupun mereka berada dalam kelas yang bagus. Okey, ini adalah beberapa persoalan lagi. Okey, untuk TP6 mereka haruslah mereka cipta dan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan. Okey, objektif kajian kami. Okey, objektif umum adalah untuk menggalakkan pemikiran kebat. Objektif khusus adalah untuk murid menerapkan strategi berfikir menghasilkan projek inovasi. Okey, bila dia berjaya menghasilkan projek inovasi, murid akan mereka cipta menyelesaikan masalah berkaitan soalan dan fokus dalam kajian fizik ini adalah berkaitan tajuk daya impuls. Okey, ini adalah proses rangka kerja untuk penyelesaian isu ini. Ada 5, tinjauan awal, merancang, tindakan, penilaian dan tindakan susulan. Okey, tinjauan awal daripada subjek fizik mendapati dalam subjek sains tingkatan 3 pada tahun lepas hanya 16 murid menguasai TP4. Okey, bagi TP5 dan TP6, TP6 tiada murid yang menguasai TP6, TP5 hanyalah seorang. Okey, ini adalah dia punya keputusan PBD. Okey, kemudian apa yang telah dijalankan adalah kami mengeluarkan soal selidik. Okey, bagi mengetahui tahap pemahaman murid dalam tajuk impuls dan daya impuls. Ini adalah dapatan daripada analisis soal selidik. Okey, kemudian dijalankan pra-ujian berkaitan topik. Ya, seperti yang cikgu-cikgu lihat itu adalah keputusannya. Okey, ini antara skrip jawapan murid. Okey, lebih daripada 50% murid mendapat skor kurang daripada 50%. Tiada murid yang dapat markah grade A. Okey, kemudian perancangan telah dibuat dalam panitia, dah ditentukan apa yang akan dilaksanakan dan intervensi sebanyak 2 kali. Bahan toolkit kami adalah berdasarkan tahap murid, 3 tahap. Okey, instrumen kajian kami, soal selidik, kami pakai soal selidik, kami pakai toolkit, perisian yang mudah diakses oleh murid, PowerPoint, Publisher dan Padlet, ujian pasca dan analisis. Okey, untuk fizik ada 3 set yang dipanggil first aid kit. Set pertama ini adalah untuk kumpulan aras tinggi. Okey, diberikan seperti ini, murid diberi tugasan untuk menghasilkan poster yang mengandungi 88 kriteria ini. Okey, ini adalah set untuk aras sederhana di mana kalau cikgu-cikgu tengok penerangan di bawah setiap nombor tersebut ada. Okey, yang ini adalah aras rendah. Okey, set yang ketiga adalah untuk aras rendah di mana telah diberikan template untuk dia menghasilkan poster yang baik. Okey, dan juga disertakan senarai semak, so murid boleh cek adakah mereka menghasilkan poster yang mengandungi senarai-senarai ini. Okey, ini adalah draft yang dibuat oleh murid. Okey, draft cikgu, murid akan draft pakai pensel dan kertas dulu. Okey, hard copy. Kemudian mereka akan melaksanakan pembentangan. Okey, pembentangan kemudian selepas pembentangan tersebut, setelah dibincang dan diperbaiki, mereka akan menggunakan aplikasi yang kita pakai tadi lah, PowerPoint, Publisher ataupun Padlet. Padlet boleh digunakan melalui earphone saja cikgu. Okey, ini antara beberapa contoh yang dihasilkan oleh murid. Poster. Okey. Ini dapatan analisa ujian 1, ujian pasca. Okay, setelah murid buat poster, murid diberikan ujian pasca dan didapati cikgu ada seorang murid yang mendapat grade A, peningkatan dalam grade B. Okey, perbandingan. Didapati ujian pasca 1 grade C 4 orang,
berbanding dengan 9 orang pada ujian pra. So grade-nya bertambah. Ini adalah daripada penerangan daripada jadual tadi. Okey. Cuma fizik yang berbezanya kerana diorang ada buat intervensi kedua. Okay, intervensi kedua adalah mereka mengadakan membina mereka cipta untuk menjawab soalan. Daripada poster yang mereka bina tadi, mereka menghasilkan soalan dan juga jawapan untuk menyelesaikan masalah. Okay. Kemudian mereka jawab sesi intervensi 2, ada soalan berkaitan daya impuls. Ini adalah analisa ujian pasca 2. Okay, daripada seorang mendapat grade A, telah mendapat 5 orang yang berjaya mendapat grade A. Okay, perbandingan markah, ini perbandingan yang dapat dilihat antara ujian pasca 1, ujian pasca 2. Kebanyakan murid meningkat peratusan pencapaiannya. Okay, kemudian soal selidik diberi balik semula soalan yang sama. So didapati kebanyakan murid lebih yakin dalam menjawab soalan daya impuls. Okay, kesimpulan yang kami dapati untuk fizik ini adalah penghasilan poster ini memang dapat dikuasai oleh murid. Okay, dan dia juga membantu untuk murid menguasai konten. Okay, murid dapat capai tahap penguasaan TP6 dan murid juga berasa seronok dan merasakan pembelajaran ini adalah sangat bermakna. Okay, next step. Next step untuk kajian tindakan panitia, murid diminta membina model inovasi daripada yang dilakarkan itu dijadikan binaan model. Kemudian murid diminta mengira kos penambahbaikan supaya perancangan lebih terancang, kita tahu nak pakai kos di mana. Kemudian pemurnian bimbingan dari segi pembinaan poster dengan menggunakan perisian dalam telefon kerana ada murid yang memang kurang mahir dan terpaksa diberi guide oleh rakan-rakan. So diharapkan pada tahun depan akan ada pemurnian supaya lebih ramai murid dalam menguasai TP5 atau TP6 dalam sains, terutamanya bagi murid kelas hadapan. Okey, itu sahaja untuk panitia sains, fizik. Sekian, terima kasih. Puan Eliana di atas pembentangan daripada panitia sains. Pembentangan yang ringkas, padat, menjurus kepada peningkatan pencapaian murid dalam mata pelajaran fizik. Untuk pengetahuan semua, mata pelajaran fizik inilah yang mencapai 100% peningkatan hasil daripada kaedah yang telah dilaksanakan. Okey, dengan itu berakhirlah 4 pembentangan mengikut panitia. Okey, sebelum kita ke upacara penutup, saya ingin menjemput Tuan Bustang untuk menyampaikan pengumuman beliau. Dipersilakan. Saya mengucapkan tahniah kepada semua para pembentang. Sebelum kita akhiri pembentangan kajian tindakan kita pada tahun ini, ada beberapa perkara yang ingin saya maklumkan, iaitu tarikh-tarikh mesyuarat. Untuk makluman, mesyuarat guru bilangan berapa? Akhir. 3. Mesyuarat guru bilangan 3 tahun 2020 kita akan jalankan pada 16 hari bulan 12 2020. Okay. Pentadbir dan juga Cikgu Nizam kena dari sinilah kita buat. Di sini yang lain secara Google Meet. Ya. Pada masa ini juga kita akan buat mesyuarat kurikulum akhir tahun 2020, mesyuarat pengurusan HEM, juga yang terakhir mesyuarat kurikulum yang terakhir dan mesyuarat keuangan yang terakhir. Okey, kurikulum yang terakhir. Okey, selain daripada itu, cadangan ataupun tarikh awal mesyuarat staf bilangan 1 tahun 2021 adalah pada 13 hari bulan 1 2021. Yang ini saya jangkakan bersemuka. Kita harap boleh buat secara bersemuka lah. Okey, saya rasa itu sajalah tarikh-tarikh penting untuk tindakan semua rakan guru.
bagi tahun 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Bustang atas pengumuman tersebut. Sebelum kita mengakhiri majlis pembentangan kajian tindakan kita pada hari ini, majlis menjemput Tuan Bustang bin Bacho diiringi oleh Puan Norehan binti Kasim untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada para pembentang. Dipersilakan. Pembentang yang pertama, Encik Nizamuddin bin Samsudin. Dipersilakan Encik Nizamuddin bin Samsudin untuk menerima sijil penghargaan daripada pihak sekolah. Okey. Mohon senyum dan tengok kamera ya. Okey, terima kasih. Seterusnya dijemput Puan Hamiza Maulad Azmi untuk menerima sijil penghargaan. Seterusnya, pembentang yang ketiga dijemput Cik Suhaila binti Muhammad untuk menerima sijil penghargaan daripada pihak sekolah. Dia tak nak gambar. Dan dijemput pembentang yang terakhir iaitu Puan Saidatul Eliana binti Ali. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Bustang bin Bacho untuk penyampaian sijil penghargaan tadi. Okey, dengan penyampaian sijil tersebut maka berakhirlah pembentangan kajian tindakan kita pada tahun ini dan diharapkan semua masih lagi mempunyai semangat walaupun dalam PKP dan sampai jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk suara